Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada para alim ulama, para ustaz, tuan imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, pengerusi masjid, pemimpin masyarakat dan sekalian saudara-saudara seagama yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini, yang bagi saya tajuknya itu agak rare, tajuknya itu agak jarang dari biasa, kerana biasa orang akan bercakap tentang hakikat tauhid, tetapi malam ini kita diberi tajuk yang terbalik, hakikat syirik. Tapi tidak masalah, kerana sesuatu itu hanya dapat difahami dengan mantap apabila kita memahami lawannya. Kita tidak akan memahami hakikat kehidupan kecuali dengan kita kenal apa itu kematian. Kita tidak akan memahami apa yang dikatakan siang kecuali kita tahu lawannya, iaitu malam. Jadi untuk kita meletakkan tauhid sebenarnya di dalam hati kita, kita juga perlu kenal syirik yang perlu dibuang, ia jauh daripada diri kita. Syirik perkataan bahasa Arab, asalnya, yang asalnya membawa konotasi habuan. Bila ada syirik, mana ada habuan. Sebab itulah yang dikatakan syarikat, itu daripada perkataan bahasa Arab syirkah. Syirkah di mana ada lebih daripada satu orang, masing-masing ada habuan di dalam perkongsian tersebut, dari segi modalnya, barangkali dari segi usaha ikhtiarnya, dan nanti akan berkongsi juga keuntungan atau sama-sama menanggung kerugian. Maka untuk makhluk ini kita berkongsi banyak perkara. Kita berkongsi kemakhlukan kita. Walaupun dengan meja, dengan kerusi, masih ada kita itu persamaan, sama-sama makhluk Allah. Apatah lagi sesama kita anak Adam, walaupun ada yang Muslim, ada yang kafir, tapi kita berkongsi dengan mereka daripada sudut kita sama-sama anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Apatah lagi kalau kita sama-sama orang mukmin, maka perkongsian itu lebih mantap lagi. Kerana lebih daripada kita sama-sama anak Adam, kita juga berkongsi akidah yang sama, menyembah Tuhan yang sama, beriman kepada Nabi yang sama, menghadap kepada kiblat yang sama, berpegang dengan kitab yang sama, maka kita adalah syuraka. Kita adalah orang-orang yang berkongsi. Tetapi apabila kita pergi kepada ketuhanan, maka syirik adalah sesuatu yang tidak berlaku. Berarti tidak ada yang berkongsi dengan Allah Subhanahu wa taala. Khalik, sang Maha Pencipta, hanya Allah. Yang wujud secara wajibul wujud mesti ada hanya Allah. Yang lain hanya boleh wujud, boleh tak wujud.
Yang wujud tanpa diwujudkan hanya Allah. Yang lain daripada Allah diwujudkan. Yang wujud tanpa ada perakhiran hanya Allah. Dan seterusnya, yang lain pun kalau berpanjangan kerana dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita bercakap tentang hakikat syirik ini, tujuan kita supaya tauhid kita tidak dicemari. Maka mungkin ramai tahu bahawa syirik ada syirik yang jali, terang-terangan, ada syirik yang khafi, iaitu yang tersembunyi. Kedua-duanya itu berdosa, tetapi yang jali bukan setakat berdosa, bahkan menjadikan orang itu bukan lagi orang Islam. Dia akan menjadi orang kafir. Kalau satu masa dahulu dia memang orang Islam, dia akan jadi murtad kalau dia itu terlibat dengan syirik yang jali, syirik yang terang-terangan. Sementara syirik yang khafi, walaupun tidak menjadikan seseorang itu terkeluar dari Islam, tetapi terkeluar daripada menjadi orang yang taat kepada Allah secara batin. Secara zahir dia mungkin, dia solat, dia bersedekah, dia haji, dia zakat. Tapi dalam hati dia, solatnya itu kerana nak tunjuk kepada orang. Sedekahnya itu misalnya supaya orang memuji dia sebagai dermawan. Hajinya itu untuk menunjuk kepada orang bahawa dia rajin pergi ke Makkah dan seumpama dengannya. Berarti lain daripada Allah, dia ada tujuan kepada manusia atau disebut sebagai riya. Riya ini, seseorang itu gagal memandang kepada hakikat ketuhanan, dia melihat kepada makhluk ciptaan Tuhan. Dia nak please the people. Dia lupa untuk please the God. Dia lupa untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kafir? Tidak. Tapi dia berdosa secara batin. Kerana dosa manusia boleh jadi dosa yang zahir, yang kelihatan dilakukan, boleh jadi dosa yang batin. Tapi orang yang betul-betul nak dapat ridha Allah, syirik yang khafi juga dia tak mahu ada dalam hati dia. Apatah lagi syirik yang jali. Maka yang secara khusus kita itu bila belajar akidah, yang disebut juga sebagai ilmu tauhid, supaya sekurang-kurangnya dari segi akal kita menolak syirik sekurang-kurangnya. Adapun untuk tauhid itu menyerap di dalam hati, sebati di dalam jiwa, itu perlu kepada ilmu tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, atau dikenali sebagai ilmu tasawuf. Dan amalannya dikenali sebagai tarikat. Tarikat yang sebenar hanyalah amalan zikir, munajat, taubat dan lain-lain, supaya hati itu dibersih daripada sifat mazmumah yang terkeji, lalu diganti, dihiasi dengan sifat mahmudah yang terpuji. Maka dinamakan itu sebagai takhliyah, bersih, dan tahliyah, hiasi. Takhliyah dan tahliyah. Baik. Dari segi akidah, para ulama mengambil kefahaman akidah daripada dua jenis dalil. Pertama namanya dalil akli, dalil akal. Kerana akal manusia yang sihat, dia mampu menunjukkan kepada sesuatu hakikat. Sebab itu ada hukum akal. Kalau orang belajar tauhid, kita boleh terangkan tiga jenis hukum. Apa makna hukum dahulu? Apa makna hukum? Hukum dari segi bahasa adalah isbatul amri au nafyuhu, menetapkan sesuatu perkara atau menafikan. Misalnya kita kata malam ni ada kuliah, hukumlah tu. Kita kata ada. Atau kita kata kuliah malam ni tak jadi, cancel. Tak ada kuliah malam ni. Tak ada tu menafikan. Menafikan itu namanya hukum. Maka yang menetapkan atau menafikan sama ada akal, sama ada syarak, iaitu khitabullah, wahyu daripada Allah, ataupun percubaan dan kebiasaan, namanya hukum adah. Baik. Hukum akal terbahagi tiga. Kita ambil contoh yang mudah, supaya kita faham dan terus kita boleh relate dengan realiti. Misalnya satu orang yang keluar dari rumah dia datang ke masjid, dia tinggalkan rumah dia dalam keadaan kemas, tersusun elok, dia telah tutup pintu rumah dan dia telah pasang mangga, padlock. Datang ke masjid, dengar kuliah, balik daripada masjid,
dia dapati daripada jauh, nampak, kenapa pintu terbuka? Sampai dekat, dia tengok, wah, mangga pun dah terkopak. Masuk dalam rumah, barang-barang pula berselerak. Apa yang bermain dalam akal fikiran orang ini, pastilah akal dia mengatakan bahawa sudah ada orang pecah masuk rumah dia. Bagaimana dia boleh tahu? Sedangkan ketika kejadian, dia tidak berada di situ. Dia berada di masjid. Mata dia di masjid, telinga dia di masjid, seluruh jasad dia di masjid. Macam mana dia begitu yakin ada orang sudah pecah masuk rumah dia? Akal dia yang beritahu sesuatu yang berubah tidak akan berubah dengan sendiri. Pasti ada yang merubahkan dia. Mesti ada orang dah pecah masuk itu, dalil akli, hukum akalnya dipanggil wajib. Wajib pecah masuk rumah orang? Bukan. Itu wajib syarak. Ini wajib akal, sesuatu yang akal tak boleh terima, tak ada. Sekira-kira kalau jiran sebelah rumah dia cakap, saya rasa lagi tak ada orang pecah masuk pun jadi sendiri je. Dia kata takkanlah kot jadi sendiri. Takkan itu namanya mustahil. Siapa agaknya yang pecah masuk rumah orang ini? Boleh jadi tak penagih dadah? Mungkinlah. Boleh jadi tak pencuri profesional? Boleh jadi tak orang yang memang dengki saja nak susahkan dia? So, boleh jadi begini, boleh jadi begitu, itu namanya jaiz. Maka hukum akal ini sangat berkait rapat dengan akidah. Kerana ada perkara-perkara yang akal menghukum wajib, mesti ada. Ada perkara-perkara yang akal menghukumkan mustahil, mesti tak ada. Dan ada perkara yang akal menghukum jaiz, boleh ada, boleh tidak ada. Kemudian hukum syarak, kita tahu itu khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin imma bit-talab atau bit-takhir. Yang dikatakan hukum syarak adalah perintah Allah yang bersangkut dengan perbuatan orang mukallaf. Sama ada dituntut atau diberi pilihan. Dituntut buat, boleh jadi secara pasti wajib, boleh jadi secara ada pilihan sunat. Dituntut tinggal, jangan buat, boleh jadi secara pasti haram, boleh jadi secara ada pilihan, itu namanya makruh. Atau diberi pilihan namanya ibahah. Dia harus, boleh nak buat boleh, tak mau buat pun tidak mengapa. Sementara hukum adah, itu adalah kita mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain berdasarkan kepada pemerhatian terhadap apa yang biasanya berlaku selepas berlakunya sesuatu. Ya, dalam bahasa mudahnya, perkaitan antara sebab dan musabbab. Kita perhati cause and effect, maka kita kaitkan. Kita perhatikan biasa lepas makan kenyang. Kita perhatikan biasa kalau bersentuh dengan api hangus. Kita biasa perhatikan kalau minum air hilang dahaga. Maka kita kaitkan ada dengan ada, atau ada dengan tiada, atau tiada dengan ada, atau tiada dengan tiada. 4 kemungkinan. Ini namanya hukum adah. Sebagai contoh, kita kaitkan ada kenyang dengan ada makan. Biasanya gitulah. Tapi kadang-kadang ada juga makan tak kenyang-kenyang. Kan? Dah sepinggan, 2 pinggan masih lapar lagi. Tapi kita kaitkan ada kenyang dengan ada makan. Kemudian kita kaitkan ada dengan tiada, iaitu ada lapar dengan tiada makan. Atau kita kaitkan tiada dengan ada, iaitu tiada lapar dengan ada makan. Atau kita kaitkan tiada dengan tiada, iaitu tiada kenyang dengan tiada makan. Tapi ini boleh berubah. Ya? Adah ini sah bersalahan, itu bahasa lama. Mana kata boleh jadi orang tu makan tak kenyang, boleh jadi orang tu tak makan tapi tak lapar, boleh jadi bersentuh dengan api tapi tak hangus, boleh jadi ya minum air tapi tidak hilang dahaga. Ini namanya yang menyalahi adah. Boleh jadi mukjizat, boleh jadi sihir, ya, boleh jadi karamah, benda khawarik lil adah. Jadi kalau kita faham 3 perkara ini, kita tidak jadi celaru bab syirik. Bab syirik lawannya adalah tauhid. Secara khusus ulama ahli sunnati wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, kita doakan moga-moga di Melaka katanya ada cadangan nak merasmikan ya, dalam undang-undang bila sebut ahli sunnah wal jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa? Kerana di zaman kita ada juga yang bukan ahli sunnah wal jamaah menyamar sebagai ahli sunnati wal jamaah dan mereka anti kepada pegangan Asy'ariyah Maturidiyah. Maka terpaksa kita jelaskan
Kod nanti dia pun nak menyamai, kami pun ahli sunnah wal jamaah. Padahal pegangannya berbeza. Baik. Jadi ulama kita ambil daripada Quran dan hadis apa yang mereka simpulkan sebagai ilmu sifat. Nak kata sifat 13 boleh, nak kata sifat 20 pun itu yang popular, nak katakan sifat 50 pun boleh dipecahkan demikian. Tapi yang itu juga yang disimpulkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, bukan 20 saja. Kan ada orang ingat, kamu kenapa belajar sifat 20? Sifat Allah 20 je ke? Bukan. 20 tu yang wajib kita imani. Adapun sifat Allah adalah segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Dan Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Termasuklah kekurangan iaitu Allah punya sekutu. Itu kekurangan. Kita kalau ada partner itu satu kelebihan. Kadang orang bujang kalau dah lama tak kahwin, kawan-kawan semua dah kahwin, kadang dia pun segan nak pergi majlis. Asal pergi majlis kena peli. Asal pergi majlis kena peli. Kau bila nak kahwin? Kau bila nak kahwin itu satu kekurangan pula. Bila tak kahwin, tak ada pasangan. Tapi kalau nisbah kepada Allah, isteri itu satu kekurangan. Berarti Tuhan itu terbatas, dibatasi oleh kuasa isteri. Kan kadang-kadang orang cakap begitu. Kalau kita kahwin, yang mother jadi mother-in-law. Kalau yang father jadi father-in-law. Kalau brother jadi brother-in-law. Kalau sister jadi sister-in-law. Kalau isteri dia jadi the-law. Dia yang buat peraturan, suami kena taat. Ya. Jadi kan terbatas. Kalaupun tidak dia the-law, kan suami kena tolak ansur. Suami nak macam ni tapi oleh kerana isteri nak macam lain, tak apalah tolak ansur. Isteri nak macam ni tapi kerana suami bertegas nak macam ni, isteri pun tolak ansur. Kan itu kekurangan nisbah pada Tuhan. Kalau nisbah pada manusia tak punya anak tu kekurangan. Kalau dah kahwin banyak tahun tak punya anak kan sensitif. Kalau orang tak tahu tanya berapa orang anak. Ada orang siku, tak ada anak tu. Sensitif dia nanti. Rasa satu kekurangan. Tapi nisbah kepada Tuhan, kalau Tuhan ada anak, anak Tuhan apa? Pasti Tuhan. Simple logik. Anak kucing-kucing, anak kambing-kambing, anak lembu-lembu, anak Tuhan-Tuhan. Mana Tuhan lebih pada satu? Bila Tuhan lebih pada satu, masing-masing Tuhan tentu terbatas. Itu mustahil. Maka disusunlah sifat 20 ini supaya paling tidak kita tahu yang dikatakan Tuhan mesti pertama wujud. Hati-hati ya, zaman kita ini ada golongan yang anti sifat 20. Pertama dia kata sifat 20 ni bid'ah, tak ada zaman Nabi SAW. Ya, saya pernah ditanya di Terengganu, hometown saya asal orang Terengganu, ditanya iaitu Ustaz, tidakkah salafus soleh menolak sifat 20? Mana sahabat Nabi, tabi'in, mereka tolak sifat 20. Saya kata mustahil. Kalau kamu katakan salafus soleh tidak belajar akidah menggunakan sistem sifat 20, itu betul. Tapi kalau tolak sifat 20, tak mungkin salafus soleh kata Allah tak wujud. Ataupun Allah wujud selepas Allah tak wujud, menafikan qidam. Ataupun Allah wujud sampai satu masa Allah binasa, menafikan baqa. Ataupun Allah sebenarnya sama juga seperti makhluk, menafikan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Ataupun mengatakan Allah juga berhajat kepada makhluk, itu maknanya menafikan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Atau mengatakan Allah itu banyak sebenarnya, menafikan wahdaniyah. Maka bilanglah satu persatu daripada sifat 20, tak mungkin salafus soleh menolaknya. Hanya kerana susunannya datang kemudian, tidak menjadikan isinya batil. Kita belajar rukun sembahyang 13 perkara. Sahabat Nabi belajar gitu juga ke? Pertama, niat. Kedua, berdiri betul. Tak ada sahabat Nabi belajar begitu. Tapi itu juga sembahyangnya. Misalnya, tajwid. Ya, ada ke sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, belajar ini ikhfa, ini izhar, ini mat asli, ini mat arid lisukun, ini mat badal dan sebagainya, tak ada. Tapi isinya iaitu tajwid, memperelokkan bacaan Al-Quran, makhrajnya betul, panjang pendeknya tepat, itu ada semenjak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terkeliru dengan dakwaan kononnya kita tak payah belajar sifat 20 atau tak boleh belajar sifat 20 sebab bid'ah. Tidak. Isinya tidak bid'ah. Penyusunan datang kemudian itu biasa. Ya, ilmu hadis juga tidak ada istilah hadis yang mutawatir, hadis yang ahad, hadis yang masyhur, yang sahih, dhaif, hasan, yang munqati', yang mu'dal, yang mursal dan seumpama istilah dalam ilmu hadis, semuanya itu istilah yang bid'ah. Tetapi tidak menjadikan ilmu hadis itu salah.
Kerana intipati ilmu hadis nak memastikan apabila dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setakat mana sebenarnya itu memang sabda Nabi. Itu cerita ilmu hadis secara intipatinya. Kemudian ada juga yang anti kepada sifat 20 kerana dia mengatakan bahawa ini adalah ilmu daripada falsafah Yunani. Maka sebahagian masyarakat terpedaya dan terpengaruh, padahal dia sepatutnya lebih menjadi a thinking person. Betulkah sifat 20 ini ilmu falsafah Yunani? Boleh saja angkat tangan pada ustaz yang berkata demikian. Ya ustaz, memang betul ini daripada falsafah Yunani. Kitab falsafah mana yang mengajar sifat 20? Tokoh falsafah Yunani mana yang mengajar sifat 20? Kalau tidak ada, bermakna ini dakwaan kosong. Ini sembang kedai kopi, tidak sembang yang ilmiah. Bahkan takdirlah kalau memang ada ahli falsafah Yunani yang mengajar dan beriman dengan sifat 20, mengatakan Allah wujud tanpa ada permulaan, Allah wujud selama-lamanya, Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah, Allah tidak berhajat kepada makhluk, Allah itu Maha Esa, Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha berkata-kata. Berarti ahli falsafah Yunani itu mukminun muwahhidun, orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan omongan-omongan kosong seumpama ini. Kita fokus kepada wahdaniyah, kerana itu lawan yang direct kepada syirik. Sebenarnya yang lain pun lawan syirik. Bila kita sebut Allah wujud Allah tidak seperti wujudnya makhluk. Bila kita kata Allah kidam, berarti Allah wujud tanpa ada permulaan, sedangkan makhluk diciptakan ada permulaan. Bila kita kata Allah baqa, berbeza dengan makhluk, kerana makhluk ini dia akan binasa. Tapi kan ahli syurga kekal, itu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dari segi hukum akal, kalau Allah nak binasakan, boleh saja Allah binasakan hatta ahli syurga, hatta syurga dan neraka. Cuma oleh kerana Allah beritahu kepada kita syurga dan ahlinya kekal, maka kita beriman. Baik. Jadi wahdaniyah boleh dibahagikan kepada 3. Pertama, wahdaniyatuz zat. Ya, ini nak menolak syirik. Kalau orang belajar tauhid sifat 20 secara terperinci, ya, kadang-kadang orang mental block dengan sifat 20 ni. Dia kata susah nak faham lah ustaz belajar sifat 20. Belajar tauhid 3 senang ustaz. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Dah faham dah. Ya, ni belajar tauhid sifat 20 ni macam-macam istilah. Dah istilah tu sahaja. Tapi kefahamannya mudah. Nah, istilahnya kadang-kadang kita tak faham mana satu nafsiyah, mana satu salbiyah, mana satu ma'ani, mana satu ma'nawiyah. Itu tak perlu tahu pun tak apa. Yang paling basic, yang fardu ain, kita tahu dan yakin bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil Allah bersifat dengan sebarang sifat kekurangan. Selesai ya basic kita. Tetapi kadang-kadang ada cabaran, ada syubhat yang timbul, maka fardu kifayah, perlu ada orang yang tahu ilmu yang lebih untuk menolak syubhat. Maka disebut dalam wahdaniyah lah, ada orang nak membayangkan ada juga entiti yang lain daripada Allah tapi sama seperti Allah. Nah, kadang-kadang kan ada orang begitu. Bila nak tarik pengikut, pengaruh, dia kata dia pun pada diri dia ada ketuhanan misalnya. Nah, ini nak menolak benda-benda macam inilah. Maka dalam wahdaniyah ulama perincikan, wahdaniyah ini sifat salbiyah. Salbiyah maknanya negatif. Apa makna negatif? Menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Wahdaniyah menolak kam, berbilang-bilang. Berapa Allah? Itu ditolak. Maka apa makna menolak berbilang-bilang? Pertama, menolak berbilang-bilang pada zat, iaitu tidak ada zat yang lain daripada Allah tapi sama saja seperti Allah. Tak ada. Cuma istilahnya dia kata itu menafikan kam munfasil pada zat. Oleh kerana istilah bahasa Arab kadang kita agak keliru ya, mana satu munfasil, mana satu mutasil. Ketepikanlah. Apa susah kita nak ambil faham saja. Tak ada yang lain daripada Allah tapi sama seperti Allah, dinafikan. Dan kita mengatakan bahawa zat Allah ini bukanlah terbina daripada juzuk-juzuk yang pelbagai. Kan kita ni ada juzuk-juzuk bahagian-bahagiannya, ada atom-atomnya, molekul-molekulnya banyak bercantum-bercantum. Adakah Allah juga demikian? Ada komponen-komponen bercantum-bercantum, jadilah Allah, dinafikan. Ya, ini wahdaniyatuz zat. Ya. Pertama, menafikan lain daripada Allah, sama seperti Allah. Dan menafikan zat Allah itu tersusun daripada juzuk-juzuk. Baik. Yang kedua adalah wahdaniyatus sifat. Mengesakan Allah pada sifat. Mana menolak syirik.
Menolak syirik pada sifat apa dia? Pertama, menafikan ada lain daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi bersifat sama juga seperti Allah. Tidak ada. Bukan ada ke ustaz? Allah ada sifat sama mendengar, manusia ada sifat sama juga mendengar. Allah ada sifat basar, penglihatan, manusia juga ada basar, penglihatan. Nah, kalau ada orang keliru begitu, kita terangkan elok-elok kepada dia, yang sama hanya lafaz. Ittihadul lafzi dunal makna. Sama pada lafaz, tidak sama pada makna. Kata ambillah sifat sama, ya, pendengaran. Sama Allah tidak ada permulaan. Sama manusia baharu. Manusia itu pun baharu. Sebelum dia wujud, dia tidak mendengar. Selepas dia wujud sebagai janin pun belum mendengar lagi, belum terbentuk telinga lagi. Jadi pendengaran manusia ini baru, sedangkan pendengaran Allah qadim. Tidak ada permulaan. Pendengaran manusia berhajat kepada alat, iaitu namanya telinga. Kalau satu orang lahir takdirnya tak ada telinga, maka dia tidak boleh mendengar. Mendengar Allah tidak perlu kepada alat. Kalau ada alat pun pendengaran manusia itu terbatas. Kita hanya boleh dengar suara-suara tertentu, sedangkan Allah Ta'ala mendengar segala yang wujud. Dan pendengaran manusia tidak kekal, sementara pendengaran Allah itu kekal, baqa. Jadi sebab itu kita kata tidak ada lain daripada Allah bersifat sama seperti Allah, tidak ada. Orang mungkin akan bangkang. Oh, boleh pula ustaz kata macam tu. Boleh pula ustaz kata Allah mendengar tidak seperti manusia mendengar. Memang betul. Tapi kami nak kata Allah duduk atas aras tak sama macam manusia duduk atas kursi, tak boleh. Kami nak kata Allah punya tangan tapi tak sama macam tangan manusia, ustaz kata tak boleh. Ustaz boleh pula kata Allah mendengar tapi tak sama macam mendengarnya makhluk. Kenapa begitu? Pertama, kerana kamu menyalahfahami ayat suci Al-Quran dan meletakkan makna yang bercanggah dengan ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang seumpama Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, yang sama seperti Allah, satu apa pun tak ada. Jadi bila kamu memaknakan, kalau kamu menerima istiwa, itu kita sama. Jangan keliru ya. Saya tak ingat di masjid mana, tapi di Melaka 2 tahun lepas, tak silap saya kuliah sempena Hari Malaysia. Maknanya 16 September ya 2020. Lalu ada orang minta nak bertanya. Asalnya ceramah sempena-sempena ni tak ada sesi soal jawab. Kalau kuliah ada. Oleh kerana dia minta nak tanya, saya kata boleh, silakan. Jadi dia tanya, ustaz, adakah saya ni nanti jadi kafir kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah? Jadi saya kata, tuan, terbalik. Kalau tuan menafikan istiwa tu, yang tuan boleh jadi kafir. Kerana tuan menafikan apa yang sabit dalam Quran dan hadis. Dalam kepala dia dibayangkan bahawa kita ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah tolak istiwa. Yang terima istiwa ni golongan satu lagi. Jadi dia nak ikut yang itu, iaitu ikut Quran sunnah bagus. Asy'ariyah ni tak bagus, dia tolak Quran hadis. Dalam Quran kata istiwa, dia tolak. Tidak. Ya, mereka terima istiwa, kita juga terima istiwa. Tak ada beza. Cuma berlaku pertembungan adalah apa makna istiwa. Ingat ya? Menerima istiwa, sepakat. Apa makna istiwa? Ahli sunnati wal jamaah berbeza pendekatan sesama mereka, tapi sama pegangan. Ya, pegangan ahli sunnah wal jamaah apa dia? Iaitu tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, sementara yang satu lagi cenderung kepada tasbih, menyamakan Allah seperti makhluk. Tanzih macam mana? Dengan takhfid boleh. Takhfid makna serah bulat-bulat kepada Allah. Istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah, selesai. Atau kita masih boleh menerima makna yang tidak bercanggah dengan akidah, walaupun makna itu katakan datang daripada Mu'tazilah sekalipun. Azan atau terus? Nanti azan kemudian. Macam mana? Azan dulu. Okay.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung perbincangan kita tentang memahami ayat-ayat yang mutasyabihat di dalam Al-Quran. Ahli sunnati wa jamaah, salaf ataupun khalaf, sama-sama tanzih, sama-sama mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Sama ada dengan jalan takwid, serah bulat-bulat kepada Allah, makna itu layak dengan Allah, ataupun dengan jalan takwil, iaitu meletakkan satu makna yang bukan zahir, tapi dari segi bahasa ada makna tersebut. Istawa ada lebih kurang 14 atau 15 makna yang berbeza. Sebahagiannya tidak layak dimaknakan kepada Allah. Misalnya istawa dengan makna duduk, istawa dengan makna bertempat, ya, itu dinafikan. Tapi ada seumpama makna istawa ialah istaula. Jadi ada orang kata, kenapa Asy'ariyah terima? Sedangkan itu kan adalah Mu'tazilah yang memaknakan istiwa dengan istilah, menguasai, itu adalah Mu'tazilah kata mereka. Jadi kita jawab, memang Asy'ariyah dengan Mu'tazilah ini macam kita kata musuh ketat lah, ya. Satu masa dulu berdebat, berhujah di depan khalifah, di depan khalayak. Tetapi kita menolak Mu'tazilah hanya pada kebatilan-kebatilan mereka. Adapun di mana Mu'tazilah masih tidak batil, kita menerima. Kerana istilah dengan makna menguasai arasy tidak bercanggah dengan akidah. Ar-Rahmanu al-Arsy istawa dengan makna Allah menguasai arasy tidak bercanggah dengan akidah. Tinggal lagi nak memastikan itulah makna sebenar, wallahu a'lam. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Tinggal lagi dimaknakan tu tak salah dengan akidah, itu saja. Tapi kalau dimaknakan bertempat, tu nak kena, mereka dah bincang bertempat tu bersentuh dengan arasy ke terapung. Itu kan masalah. Kerana arasy ini adalah makhluk yang ada permulaan. Maka mengatakan Allah bertempat di arasy berarti Allah berada pada makhluk. Sedangkan satu masa dahulu arasy tak wujud, Allah sudah wujud. Allah wujud tanpa arasy itu pasti. Sedangkan Allah wujud di atas arasy itu menempatkan khalik pada makhluk itu batil. Sebab itu kita tak katakan tak sama. Sedangkan kita kata Allah mendengar, tidak seperti makhluk mendengar, itu memang pasti. Kerana mendengar itu sabit dengan jelas. Cuma hakikat mendengar Allah pasti tidak sama dengan yang dikatakan mendengar pada makhluk. Tapi kalau kita katalah misalnya, oleh kerana kita nak berpegang dengan Quran, itu betul. Tapi atas dasar berpegang dengan zahir, ayat Al-Quran Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, ini terjemahannya. Lalu Allah lupa akan mereka. Bolehkah kita kata, kalau begitu Allah juga bersifat lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah?
Tak boleh. Kerana lupa tu kekurangan. Tengok ilmu hadis. Kenapa setengah hadis dikatakan dhaif? Padahal matannya bagus. Hadis dikatakan dhaif. Oh, ada perawinya yang pelupa. Dianggap kekurangan. Maka menjejaskan riwayat dia. Sebab dia pelupa. Kalau nisbah kepada makhluk pun lupa itu kekurangan, adakah Tuhan boleh disifatkan lupa? Kalau Quran sebut nasiah, lupa? Tidak. Lupa di situ dalam konteks tersebut diterangkan oleh ahli tafsir, berarti Allah tidak peduli, lalu Allah azab mereka kerana mereka tidak peduli kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Dan mengalihkan daripada makna zahir kepada makna yang sesuai ini memang uslub bahasa Arab, dan Al-Quran adalah bahasa Arab. Dan ini misalnya diindikasikan dalam hadis kursi, yang mana dalam hadis kursi, hadis yang Nabi SAW bagi tahu apa yang Allah firmankan. Nabi SAW bagi tahu, Allah berfirman, ya bna Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, dahulu aku sakit, engkau tidak ziarah pada aku. Kalau nak faham dengan makna zahir, berarti Allah bersifat dengan sifat sakit. Tapi sakit yang layak dengan Allah lah. Mana ada sakit yang layak dengan Allah? Sakit itu saja sudah tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis yang sama, apabila ditanya oleh hamba tersebut, bagaimana aku menzarahimu sedangkan kamu adalah Tuhan sekian alam, maka Allah sendiri takwil. Allah kata hamba aku sakit. Mana aku sakit itu ditakwil kepada hamba aku sakit. Kalau kamu ziarahi dia, nescaya kamu dapati aku berada di sisinya. Kena takwil lagi. Kalau kamu faham dengan zahir, mana Allah ada di hospital, Allah ada di rumah sakit, sebab Allah berada di sisi orang sakit. Tak betul. Berarti rahmat Allah hampir dengan orang yang sakit, kerana biasanya orang sakit ni dia akan insaf, dia akan beristighfar, akan bertaubat, maka hampir rahmat Allah dengan orang yang sakit. Tak sedikit orang lepas sakit berubah total dia. Daripada dia menjadi baik, daripada ahli maksiat menjadi ahli taat. Baik. Kemudian ada yang dikatakan wahdaniyatu al-af'al, mengesakan Allah pada perbuatan. Ini yang bahasa kitab lama dikatakan perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Hanya saja yang memberi bekas Allah Ta'ala juga. Maknanya orang tu pukul sebenarnya tidak menyakitkan, yang bagi sakit Allah. Orang tu tikam tidak melukakan, yang bagi luka Allah. Jadi itu namanya taksir. Memberi bekas hanya Allah. Maka wujud atau tak wujud, hidup atau mati, besar atau kecil, panjang atau pendek, sakit atau sihat, itu semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat. Sebab itu adalah orang-orang sufi yang makam tinggi, apapun dalam hati dia, dia memandang kepada perbuatan Allah, bukan memandang pada zat Allah. Kan ada orang kata apa pun dia pandang, dia nampak Allah. Kalau kamu faham zahir, beratlah. Seolah-olah dia pandang masjid, zat Allah adalah masjid, bukan. Dia seperti mana wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada, bukan dengan zat, tapi dengan ilmu dan kudrah. Demikianlah orang memahati perbuatan Allah itu hakikatnya. Jangankan kata sumpama banjir baru-baru ni, sampai habis, tenggelam, hanyut rumah, ataupun tanah runtuh, tsunami dan sebagainya. Seumpama sehelai daun yang kecil jatuh daripada pokok, itu juga perbuatan Allah. Inilah yang dinamakan dalam Tauhid 3 yang didukung oleh Al-Imam Ibn Taymiyah dan yang dipegang oleh golongan Wahabi sekarang ini, disebut Tauhid Rububiyah. Mengesakan Allah sebagai Rabb. Maknanya tak ada yang menghidupkan, mematikan, mentadbir alam semesta, bagi rezeki, bagi penyakit, bagi sembuh. Itu Allah belaka. Sebab itu Tauhid Rububiyah setakat itu kita terima. Tak ada masalah. Cuma bila dia mula mendakwa, kalau setakat Tauhid Rububiyah, orang musyrik macam Abu Jahal, Abu Lahab ada Tauhid macam itu kita dapati keliru, salah faham ayat Quran, maka kita tolak. Bila pergi pada Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Al-Asma'i wa Sifat, di situlah ada elemen syirik yang kita bimbang. Yang tadi Tauhid Al-Asma' wa Sifat kita dah terangkan sedikit. Ayat mutasyabihat, kalau salah ditafsirkan, boleh jadi menyamakan Allah seperti makhluk. Allah punya tangan, tapi tangan tak seperti tangan makhluk. Kalau memang kamu masukkan yadun di situ, makna yang layak dengan Allah, kita boleh terima. Isbatul yad itu ahli sunnah wal jamaah.
Tapi kalau kamu isbatul yad dengan arti kata anggota badan, tapi anggota tangan Allah tak samalah dengan anggota tangan makhluk, itu batil. Kadang-kadang dia tak mahu. Dia kata kami memang kata Allah punya tangan, tapi bukan maksud kami anggota badan. Kalau kamu tak masukkan anggota badan, fine. Tapi kadang-kadang bila kamu bercakap, menzahirkan apa yang ada dalam hati kamu. Sebab bila kamu nak mempertahankan, kamu kata, kalau Allah tak punya tangan, berarti Allah hudung. Itu kan kamu dah bayangkan tangan itu anggota. Yang itu yang kita nafikan. Tapi isbatul yad, menetapkan yadun bagi Allah dengan makna yang layak dengan Allah, itu tak ada masalah. Kadang-kadang kita bercakap macam itu. Dia macam mana, kita dah ikhtiar, tapi tangan Allah semua kan. Bukan kita menganggota badankan Allah dengan percakapan seperti itu. Jadi yang itu kita telah jelas, dan jangan kita terikut orang yang hatinya ada zair. Zair ni makna cenderung pada sesat. Nak tahu ayat mutasyabihat? Allah dah cerita jelas. Kadang kita tak perasan. Dalam ayat mutasyabihat, yang ni kata begini, yang ni kata begitu. Kita nak ikut yang mana? Wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang yang dalam hati mereka ada bengkok, yakni cenderung kepada sesat, dia nanti akan ikut yang sama-sama tu. Dia nak ikut kata Allah tu bertempat, Allah bertangan, Allah bermuka, dia dan seumpama dengannya, iaitu dah sebut dalam Quran, orang dalam hatinya ada bengkok. Adapun orang-orang yang rasikhuna fil ilmin, mereka beriman, mereka kata itu semua daripada Allah, pastilah makna itu makna yang layak dengan Allah. Sekarang tauhid uluhiyah. Tauhid 3 kan, rububiyah, tauhid uluhiyah, asma' wa sifat. Asal tauhid uluhiyah itu betul. Ilah. Kata dia ilah tu maknanya Tuhan juga. Rabb Tuhan, ilah Tuhan. Tapi Rabb Tuhan dengan erti kata yang menciptakan, yang mentadbir, yang menghidup dan mematikan, ya, seumpama dengan itu. Ilah Tuhan dengan arti yang disembah. Jadi kata dia, Tuhan yang sebenar adalah Tuhan yang berhak disembah. Of course lah, betul. Memang kita setuju. Tak boleh kita sembah lain daripada Allah. Walaupun kita sembah malaikat, tak boleh. Malaikat makhluk yang mulia, tapi makhluk. Sembah mak bapak boleh ke? Tak boleh. Hormat dituntut. Sembah Nabi boleh ke? Tak boleh. Muliakan Nabi dituntut. Yang namanya sembah hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid uluhiyah dengan definisi demikian kita setuju. 100%, tak ada masalah. Tapi sebagaimana yang Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ruslan sebut tadi, kalau atas nama tauhid uluhiyah sampai mensyirikkan tawassul, mensyirikkan istighatsah, itu kita tidak setuju. Kenapa? Ini kaitan hukum adat tadi. Apa sesuatu yang asbab, kadang kita nisbah kepada makhluk, tidak syirik. Apa sesuatu yang hakikat, itu tak boleh lari Allah semata-mata. Kan wahdanatul af'al. Hakikatnya semuanya Allah. Kalau tak faham, cuba lihat ayat Al-Quran. Satu ayat menerangkan asbab dan hakikat. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melontar. Itu hakikat. Id ramaita, ketika kamu melontar, itu asbab. Walakinnallaha rama, kembali kepada hakikat. Maknanya kalau kita nak baca ayat itu, tafsirnya adalah wa ma ramaita khalqan, bukan kamu yang melontar secara menciptakan. Id ramaita kasban, ketika kamu melontar secara usaha dan ikhtiar. Walakinnallaha rama haqiqatan, akan tetapi Allah yang melontar secara hakikat. Kerana kamu pun Allah yang ciptakan, tenaga kamu pun Allah yang ciptakan, pergerakan kamu pun Allah yang ciptakan. Maka hakikatnya Allah. Jadi kalau dia faham yang itu, dia tidak kelam kabut dengan tawassul. Tawassul hanya asbab. Dia tidak kelam kabut dengan istighasah. Istighasah hanya asbab. Okey. Jadi beza antara ahli sunnati wal jamaah dengan golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi sekarang ini adalah di dalam bab tawassul pada sudut tertentu sahaja. Masih banyak persamaan antara ahli sunnati wal jamaah dengan golongan ini. Pertama, tawassul dengan nama Allah sama-sama setuju. Kita doa, kita sebut nama Allah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Nak lawan misalnya ya Jabbar, ya Qahar, boleh. Kita tawassul dengan nama Allah sama setuju. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh juga sama setuju, itu baik, itu bagus. Yang mula keliru adalah tawassul dengan orang soleh. Interaksi saya di dalam internet, dalam Facebook dan sebagainya dengan golongan ini, saya dapat kesan dua level.
Satu level kalau saya sebut, jangan kecil hati lah ya kalau ada orang Wahabi sini, kita sama-sama saudara se-Islam. Tapi hakikatnya begitulah. Ada Wahabi namanya Wahabi baru na'ab. Baru berjinak-jinak dengan dunia kewahabian. Dia tidak sepandai, seilmiah Wahabi yang dah belajar. Kan ada Wahabi sampai ada master, ada PhD, lain lah level dia. Wahabi yang baru na'ab ni dalam bab tawassul, dia kata kalau kamu tawassul dengan orang soleh, kamu menjadikan makhluk sebagai perantaraan. Kamu sebut misalnya dengan kemuliaan Nabi, dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jalani, dengan kealiman Imam Syafi'i, lalu kamu berdoa, kamu telah jadikan makhluk sebagai perantaraan. Ini syirik. Ini jelas batil. Kerana orang yang sama menerima tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, dahulu aku ada sedekah, kau perkenankanlah doaku. Ya Allah, dahulu aku ada tak nak ambil rasuah. Ya, kalau itu amal soleh, engkau sembuhlah aku daripada penyakit. Ya, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Amal soleh makhluk atau tidak? Makhluk. Jelas Al-Quran sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kamu, kamu itu makhluk, dan apa yang kamu amalkan, soleh atau tidak soleh, itu juga makhluk Allah. Jadi langsung tidak ada justifikasi tawassul dengan satu makhluk namanya amal soleh, boleh, bagus. Tawassul dengan satu makhluk lain namanya orang soleh, itu tak boleh, itu syirik. Padahal sama-sama soleh. Bukan isu makhluk, isunya soleh. Hanya sebut dalam doa makhluk yang Allah kasihi. Jadi yang saya perhatikan, yang mana terpelajar dia tidak direct macam tu. Dia kata tawassul dengan orang soleh boleh, dengan syarat orang soleh itu masih hidup. Kalau orang soleh itu dah mati, kamu masih tawassul dengan dia, itu haram. Itu satu level. Satu level lagi, itu adalah wasilah kepada syirik. Kedua-duanya batil. Kenapa batil? Kerana hukum haram atau syirik ini adalah hukum syarak. Hukum syarak terbina atas dalil. La dalila alaihi. Tidak ada dalil yang menghukum haram tawassul dengan orang mati. Tak ada. Kalau ada, bawa. Ya, ada dalil tawassul. Dalil tawassul umum. Kamu nak kata tak, tawassul hanya boleh dengan orang hidup, orang mati haram, kamu kena bawa dalil yang menunjukkan bahawa memang umum itu sudah tidak umum lagi. Tidak ada. Yang ada hanya sangkaan dalil, iaitu ketika mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu istisqa apa? Minta hujan. Kemarau, Sayyidina Umar buat istisqa. Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas. Siapa dia Al-Abbas? Bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar berdoa dengan maksud, ya Allah, dahulu kami tawassul dengan Rasulmu. Mana bila istisqa sebut nama Nabi. Sekarang kami tawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, berilah hujan kepada kami. Jadi golongan yang gagal faham ini, dia kata itulah dalil tak boleh tawassul dengan orang mati. Kalau boleh tawassul dengan orang mati, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi direct? Kenapa susah-susah tawassul dengan Al-Abbas? Itu bukan dalil. Itu cara kamu faham kejadian tersebut. Langsung tidak ada disebutkan dalam riwayat itu. Sayyidina Umar berkata misalnya, ya Allah, kerana Rasulmu telah meninggal dunia dan kami dilarang bertawassul dengan orang mati, maka kami tawassul dengan Al-Abbas. Tak ada. Ini hanya sangkaan kamu. Dan sangkaan kamu itu bercanggah dengan keterangan Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah bertawassul dengan Al-Abbas, Sayyidina Umar terangkan kenapa tawassul dengan Al-Abbas. Kerana kata Sayyidina Umar dahulu, ketika Nabi SAW masih hidup, Nabi ini memandang kepada Al-Abbas ni macam seorang anak memandang kepada bapa dia. Mana hormat sungguh Nabi dengan Al-Abbas. Maka janganlah kamu tak ikut Nabi. Kita juga kena hormat dengan seorang yang Nabi hormat. Maka antara cara kita hormat dengan dia adalah kita menyebut nama dia di dalam doa. Itu dorongannya. Yang jelas daripada kejadian tersebut, boleh tawassul dengan selain daripada Nabi. Ya, dan betapa mulianya Nabi SAW menyebut orang yang Nabi muliakan pun Allah perkenankan doa. Jangankan sebut Nabi. Kemudian kefahaman yang melarang tawassul dengan orang mati bercanggah dengan kefahaman salaf. Minta maaf ya, sebab itu kita tak berkenan salaf, apa tu, Wahabi mengaku Salafi. Sebab Salafi bagus. Salafi maknanya ikut salaf. Wahabi tak ikut salaf. Salaf sahabat Nabi bernama Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu ajar doa tawassul ini kepada satu orang lelaki, suruh baca bila? Masa Sayyidina Utsman bin Affan jadi khalifah. Mana lama lepas Nabi dah wafat, sahabat Nabi masih ajar doa tawassul untuk orang aman. Ya, lelaki ni nak jumpa Sayyidina Utsman,
ada hajat terhalang. Dia adu kepada Uthman bin Hunayf. Uthman bin Hunayf kata baca doa ni. Ambil wuduk, solat 2 rakaat, baca doa ni. Dia pun buat. Lepas dia buat itu, senang pula dia pergi ke tempat Sayyidina Uthman, penjaga pintu bawa dia masuk, jumpakan dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tunaikan hajat dia. Dia sangka mesti Uthman bin Hunayf ni ada rekomen dekat khalifah. Dia pun jumpa Uthman bin Hunayf, dia kata jazakallahu khairan. Moga Allah beri balasan baiklah kamu tolong bercakap dengan Uthman bin Affan. Maka Uthman bin Hunayf menjawab, demi Allah saya tak ada cakap apa pun. Tapi doa yang saya ajar pada kamu, satu masa dahulu datang orang buta berjumpa dengan Nabi SAW, nak supaya mata dia sembuh. Nabi kata kalau kamu sabar tu kan lebih baik. Dia kata susah ya Rasulullah, saya tak ada orang nak pimpin saya, mata buta ni susah. Jadi Nabi SAW berpesan kepada dia, kamu pergi tempat wudu, ambil wudu, solat 2 rakaat, kemudian kamu baca doa ni, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, doa biasa, wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan Nabi Muhammad, Nabi rahmat. Ini namanya doa tawasul. Bahkan Nabi ajar lagi, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda, wahai Muhammad aku bertawajuh menghadap denganmu kepada Tuhanku pada hajatku, moga diperkenankan. Tak mungkin Nabi SAW ajar umat buat benda syirik. Itu masa Nabi hidup, Ustaz. Ya, ada dalil ke masa Nabi kata kalau saya dah meninggal tak boleh baca doa ni? Tidakkah Nabi SAW bersifat tabligh, menyampaikan? Kalau betul sebagaimana kamu dakwa tawasul dengan orang mati itu syirik, pasti Nabi SAW wajib menerangkan kepada umat bahawa doa ini hanya boleh amal ketika saya hidup. Dan tidak ada logiknya. Kerana tawasul dengan Nabi SAW adalah kerana kemuliaan Nabi, bukan kerana menyembah Nabi. Adakah Nabi SAW hanya mulia ketika baginda masih hidup, lalu baginda wafat sudah tidak mulia lagi? Jelas tidak demikian. Dan kalau kamu katakan tawasul dengan orang mati itu syirik, berarti tawasul dengan orang mati adalah menuhankan orang mati. Kalau tawasul dengan orang mati menuhankan orang mati, berarti tawasul dengan orang hidup menuhankan orang hidup. Adakah boleh menuhankan orang hidup? Tak boleh. Jadi jangan ikut kefahaman yang mensyirik-syirikkan sebegini adalah keliru. Tak tahu beza sebab dengan hakikat. Yang terakhir adalah istighasah. Ya, tajuk yang terakhir kuliah kita malam ini adalah istighasah. Apa dia istighasah? Daripada perkataan bahasa Arab istighatha yastaghisu, minta tolong. Bahasa Arab ni kalau alif sinta tu makna minta. Ghafara mengampunkan, istighfara minta ampun, istighfar. Maka ghaus pertolongan, istighatha minta tolong. Minta tolong tidak ada beza antara ahli sunnah wal jamaah dengan golongan ini. Kalau dengan Allah kita semua sepakat. Minta tolong dengan Allah itu bagus. Itu hakikat. Itu yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW, iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, sebenarnya minta tolong itu dengan Allah. Walaupun zahirnya minta tolong dengan menteri, dengan YB, ya. Kadang-kadang YB minta tolong dengan kita masa nak pilihan raya, undi saya sekali lagi, itu minta tolong dengan makhluk. Hakikat minta tolong dengan Allah. Allah yang gerakkan hati orang nak tolong kita ataupun tidak. Jadi yang itu sepakat. Minta tolong dengan makhluk juga sepakat antara ahli sunnah wal jamaah dengan golongan ini bahawa ada yang boleh, bagus, dan ada yang haram, bahkan syirik. Setakat itu masih sepakat. Tapi bila tanya mana satu yang boleh, mana satu yang haram, berbeza ahli sunnah wal jamaah dengan golongan yang berpegang dengan tauhid 3, iaitu habuk ke kipas ke apa. Buat sikit lagi ya. Ini kayu ukur dia, kena perhatian elok. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, minta tolong dengan makhluk, tak kisahlah makhluk itu masih hidup di alam dunia ataupun makhluk itu telah mati berpindah ke alam ruh, kedua-duanya adalah haram dan syirik. Sekiranya dilakukan dengan keyakinan bahawa memang makhluk itulah yang memberi, bukan Allah. Tak ada beza. Kalau makhluk itu hidup pun sama, makhluk itu mati pun syirik. Sebab iktikad kamu makhluk yang beri, bukan Allah. Kita ambil contohlah yang hidup. Satu orang dah sakit 5 tahun, tak sembuh-sembuh. Lalu dicadangkan, kamu pergilah cuba berobat, ada satu doktor di Melaka ni, ramai dah yang sembuh dengan dia. Dia pun pergi berobat dengan doktor ni, tak sampai seminggu sembuh. Lalu kawan dia ziarah, tahniah lah Tuan Haji, ya, alhamdulillah lah Allah dah bagi sembuh penyakit Tuan Haji. Dia pun marah. Dia kata, apa yang Allah bagi sembuh? Saya 5 tahun sakit minta doa pada Allah, tak pernah sembuh pun. Tak sampai seminggu saya berobat dengan doktor ni, dah baik. Doktor yang bagi saya sihat, bukan Allah.
syirik ketika itu. Walaupun dia minta tolong dengan orang hidup, kerana i'tiqad dia bukan Allah yang menyembuhkan dia. Tetapi kalau golongan yang tauhid 3 ni, dia kata tak. Dia kata bab minta tolong macam ini. Kalau kita minta tolong dengan orang hidup boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kamu minta tolong dengan orang mati, hatta nabi, hatta wali sekalipun, itu syirik akbar, mukhrijun anil millah. Maka kita tajuk kita malam ni hakikat syirik. Itu bukan hakikat syirik, itu salah sangka. Dia kata siapa minta tolong dengan orang mati, itu adalah syirik yang besar, yang mengeluarkan orang itu dari Islam, makna dia kafir, halal darah, boleh dibunuh. Tak betul. Kerana kamu nak bercakap hakikat ke asbab. Jangan kucak-kacir. Kalau kamu kata, kenapa boleh minta tolong orang hidup tak syirik, orang mati syirik? Sebab orang hidup boleh tolong, kata dia. Tak semua orang hidup boleh tolong kita. Ramai je orang yang kita tak tolong, dia tak boleh tolong. Adakah syirik? Itu pertama. Kalau kamu kata orang hidup boleh tolong itu hakikatan ataupun sababan. Kalau kamu kata hakikat lah, hakikat mana syirik, macam tadi. Yang ingat memang doktor sembuhkan dia, itu syirik. Kalau kamu kata sabab, maka demikianlah Allah boleh jadikan orang mati itu sebab kepada kebaikan. Dengan doa mereka, sabit dalam hadis. Ini saya tak boleh live dekat Facebook. Selama ni saya live dekat Facebook, malam ni live dekat YouTube. Kenapa? Kerana ada orang minta pada saya, bawa dalil Ustaz, kata dia. Orang mati boleh doakan orang hidup. Saya kata ada. Bagi saya masa, sebab saya bukan nak cerita hadis saja, saya nak terangkan berkaitan hadis dengan hukum. Akhirnya 4 bulan baru ni saya pun upkan. Ini keterangannya dalam 66 paragraf saya terangkan dalam Facebook. Semalam di Tenkara, Masjid Tenkara, saya nak live, tiba-tiba keluar, this feature has been restricted. Saya tak boleh live sebulan. Kerana posting saya yang saya cerita secara ilmiah apa dalil-dalil boleh tawassul dan sebagainya direport oleh mereka. Dan saya pun geram je kat Facebook ni. Kita report, dia tak pernah nak layan. Yang sana report, terus dia block, sebulan tak boleh live. Jadi sedangkan istighosah itu, dia memandang kepada hakikat atau asbab. Kalau kamu pandang secara hakikat, tak boleh. Hakikat Allah saja yang beri. Tapi kalau kamu pandang kepada asbab, maka Allah boleh beri pertolongan melalui doa orang yang mati. Sabit dalam hadis, orang mati mendoakan. Nabi mendoakan, umat juga mendoakan. Baik. Dan sabit juga dalam hadis, dia pertikaikan juga. Padahal yang katakan sahih itu bukan saya. Dia kata, Ustaz kata hadis ini sahih. Bukan saya kata sahih. Saya nakal daripada Imam Ibn Katsir, daripada Imam Ibn Hajar Asqalani, daripada isyarat daripada Imam Baihaqi. Imam Baihaqi hanya mengeluarkan hadis yang sahih dalam kitab dia. So, bila dia keluarkan, kita boleh faham itu hadis sahih. Bukan saya yang kata sahih. Saya siapa nak kata hadis sahih dhaif? Saya bukannya pandai bidang hadis. Saya hanya nakal saja. Iaitu seorang sahabat setelah Nabi wafat, di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, dia istighosah dengan Nabi SAW, dia pergi ke makam Nabi SAW, dan dia berkata, Ya Rasulullah istasqi li ummati. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan buat umatmu. Nabi dah wafat. Jadi orang ini kata syirik. Padahal Sayyidina Umar bila dapat berita itu, Sayyidina Umar tak kata syirik. Dia kata, tapi lelaki itu tak tahu siapa Ustaz. Tak penting lelaki itu siapa pun. Sahabat Nabi ke, tabi'in ke, siapa ke, yang penting bila berita tu sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, Sayyidina Umar tidak larang. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang larang. Maknanya melarang istighosah orang mati ini bid'ah, sayyi'ah, dalalah yang tidak dilakukan oleh salafus soleh. Mereka mengatakan syirik, padahal itu bukan syirik. Syirik bila kamu meminta tolong kepada makhluk dengan keyakinan makhluk yang beri. Ya, sebagai penutup, sudah pukul 9 lebih. Cuba faham benar-benar ayat suci Al-Quran. Ya. Kalau kamu pandang dengan hakikat, Al-Quran sebut apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Katakanlah wahai Muhammad, aku yakni Nabi SAW tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Jangan kata untuk orang lain. Untuk diri Nabi, Nabi tak milik apa-apa. Itu namanya hakikat. Sebab segalanya daripada Allah. Kebaikan daripada Allah. Tapi kalau kamu suluh dengan asbab, sambung ayat tu. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Allah kehendaki Nabi SAW menjadi sebab kebaikan ketika baginda hidup dan ketika baginda dah wafat, dan Allah menjadikan Nabi SAW itu sebab menolak kemudaratan ketika baginda hidup dan ketika baginda telah wafat.
Bahkan Nabi SAW juga pernah bertawasul dengan orang telah meninggal dunia. Siapa yang tolak tawasul dengan orang mati, dia anti sunnah Nabi. Nabi SAW bertawasul ketika ibu Sayyidina Ali meninggal dunia. Rasulullah anggap ibu Sayyidina Ali ini ibu baginda, jaga baginda daripada kecil. Lalu Nabi berdoa, Allahumma bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i min qabli. Kita dalam posting Facebook dah kena blok. Saya bawa hadis tu dalam posting saya yang kena blok tu. Ya Allah, dengan hak nabimu dan para nabi sebelum daripadaku. Para nabi sebelum daripada Nabi SAW dah wafat, Nabi masih tawasul dengan mereka. Siapa lebih faham akidah? Nabi ke Wahabi? Nabi lah yang faham akidah. Jangan kita itu di Melaka, alhamdulillah dengannya kuat nak pertahankan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita doakan moga-moga rakyat dan pemimpin Melaka dan seterusnya kepada umat Islam di Malaysia istiqamah di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.